Assalamualaikum, salam sejahtera, mutakhir edisi petang. Bertemu kita kembali di Sabah Hits Online TV. Saya Irashina Ihram. Kita ke tajuk utama. Seorang parah, 2 kenderaan bertembung. Peralatan sekolah dijangka naik harga. Projek pemulihan tanaman kelapa matak. Sebuah projek pemulihan tanaman kelapa matak dan kelapa barit berhasil tinggi telah dilaksanakan sejak tahun 2019 sehingga tahun 2021 di negeri Sabah. Hasil daripada projek ini dijangka akan keluar pada tahun ini. Projek tersebut berlokasi di Kampung Pekan Lama, Kota Marudu dengan keluasan 8 hektar dan dianggarkan mencecah hasil pendapatan sebanyak 192,000 setahun dan 16,000 sebulan, manakala anggaran bagi hasil tanaman pula ia sebanyak 96,000 biji dalam setahun menjelang tahun 2025. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa cabaran dihadapi sewaktu tempoh pelaksanaan projek, iaitu ketelitian dalam pengurusan ladang dan kawasan tanaman berisiko banjir. Antara perancangan dalam projek ini adalah menambah keluasan tanaman kelapa tajuna seluas 16 hektar, mewujudkan sebuah ladang kelapa matak serta mewujudkan lokasi lawatan projek kelapa matak di daerah Kota Marudu. Satu sisi dialog bersama penduduk kampung Montoki Kundasang dengan penolong pemungut hasil tanah dan pejabat daerah Ranau di sini pada kemarin. Timbalan Ketua Menteri Yang Berhormat Datuk Dr. Joakim Gussalam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kundasang telah membincangkan permasalahan tanah penduduk kampung Montoki yang melibatkan 34 keluarga. Turut hadir dalam sisi dialog berkenaan ialah Ketua Anak Negeri Andrew Jaibing dan Dominic Gani, Ketua Kampung Montoki Ruatin Duari, pengurusi jawatan kuasa pembangunan dan Keselamatan Kampung Samsuri Syarif, serta kaki tangan unit pemimpin pembangunan masyarakat Dun Kundasang. Semua ahli politik di Sabah perlu menghentikan politik dan sebaliknya menumpukan usaha bersama untuk membawa pembangunan kepada negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Kiulu, Datuk Johnston Bangkuai berkata, pergaduhan politik yang berterusan hanya akan mengakibatkan wakil rakyat hilang tumpuan fokus untuk menjayakan agenda memajukan rakyat. Selain itu, pada majlis penyerahan bakul makanan yang disumbangkan oleh seorang dermawan kepada keluarga yang memerlukan di Balai Raya Kampung Poring di sini pada kemarin, beliau turut menyumbangkan pelitup muka, peralatan pengesan suhu badan dan sanitasi kepada 11 rumah ibadat di kawasan itu. Ujarnya, kerajaan negeri GRS di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur sentiasa prihatin terhadap keperluan rakyat seperti yang terbukti daripada 2 juta yang diperuntukkan kepada setiap kawasan Dewan Undangan Negeri pada tahun ini. Harga peralatan sekolah dan alat tulis telah meningkat sehingga 30% dengan berikutan kos pengantaran yang lebih tinggi dan pengaruh pertukaran mata wang. Presiden Bersatu Alat Tulis dan Penjual Buku Sabah Michael Chin berkata, penjaga alat tulis tidak mempunyai pilihan selain menyemak semula harga mereka kerana kos semakin meningkat. Kos pengantaran antarabangsa dan domestik telah meningkat dengan ketara yang menyebabkan harga alat tulis dan bahan mentah juga semakin meningkat. Selain itu, pelbagai jenis alat tulis produk berasaskan plastik akan mengalami kenaikan harga yang lebih ketara. Ia berkata perbelanjaan ibu bapa pasti terjejas selepas 2 tahun hidup dalam pandemik COVID-19 ini. Ujarnya, pengusaha akan berusaha untuk mengekalkan harga pada paras yang munasabah bagi stok sedia ada tetapi tidak mempunyai pilihan selain menyemak semula harga bagi barangan baharu. Seorang penumpang lelaki mengalami kecederaan parah selepas kereta dinaiki bertembung di Jalan Tuaran Bypass Berhampiran Lembaga Padi pada semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, kejadian pada 11 malam membabitkan 2 kenderaan jenis kompak. Pasukan bomba yang tiba di lokasi segera menjalankan operasi dan mengeluarkan seorang penumpang yang tersepit di salah sebuah kenderaan itu. Beliau berkata mangsa yang parah diberikan rawatan awal oleh EMRA sebelum dihantar ke Hospital Queen Elizabeth bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. 2 individu pemandu kenderaan hanya mengalami kecederaan ringan sahaja. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dali. Saya Irashina Ihram, Sabah Hits Online TV.